Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah bertemu lagi dalam kelas kita iaitu Pendidikan Al-Quran dan Sunnah tingkatan 4 KSSM. Minggu lepas kelas kita membincangkan tajuk di bawah bidang pengajian Al-Quran, maka hari ini kita masuk dalam bidang seterusnya iaitu pengajian Al-Hadis. Tajuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kelas minggu lepas kita membicarakan tentang pengajian Al-Quran mencari hidayah Allah. Ana harap antum boleh faham dengan jelas serta melakukan tugasan-tugasan yang ana telah beri. Okey, untuk hari ini kita membicarakan iaitu bidang pengajian hadis di bawah tajuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, muka surat 110. Maka kita tengok apa yang nak dibincangkan tentang pengajian Al-Hadis berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kita tengok hadis yang pertama yang dibawakan kepada kita dalam kitab ini. Hadis berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Malik. Artinya daripada Abu Hurairah, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda telah bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Apa yang antum faham berkaitan dengan hadis ini? Baik, kita tengok intisari hadis. Al-Quran dan Sunnah menjadi panduan hidup manusia sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. Maka Al-Quran ini dan juga Sunnah ini menjadi panduan hidup seluruh umat manusia sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Sama ada ana ataupun antum, maka sesuailah untuk kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai panduan hidup kita. Maka sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Okay? Manusia akan mendapat rahmat dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kerana beramal dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan sekiranya kita beramal, kita menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan kita, Allah akan memberikan rahmat dan juga keselamatan, bukan setakat hidup di dunia, bahkan keselamatan kita, rahmat kita itu membawa kepada ke akhirat. Sebab kita beramal dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah itu tadi. Itu sebab dia Allah, Nabi bagi tahu kepada kita Al-Quran dan Sunnah inilah, kalau kita beramal dengan dia, maka kita tidak akan sesat. Maka itulah kita mendapat rahmat daripada Allah disebabkan kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai panduan dalam kehidupan kita. Okey, sebaliknya manusia akan terjerumus dalam kesesatan apabila meninggalkan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini sekiranya kita tidak melakukan kehidupan kita dengan berpandukan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dibagi tahu kepada kita bahwasanya kita akan termasuk ataupun terjerumus dalam golongan orang yang berada di dalam kesesatan. Sebab apa? Kita tidak berpegang kehidupan kita berpandukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa Al-Quran dan Sunnah ialah pusaka yang tidak ternilai kepada manusia. Mana kata Al-Quran dan Sunnah ini, Nabi tegaskan kepada kita, inilah harta pusaka yang tidak ternilai yang aku tinggalkan kepada kamu, maka kamu kena ikut saja, kamu tidak akan sesat. Maka inilah yang dikatakan dengan intisari hadis. Hadis berkaitan dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka antum boleh tengok scan QR code tu, dia akan bacakan hadis. Okey, kita tengok 15.2, peranan Al-Quran dan Sunnah. Okey, apa peranan dia? Apa peranan Al-Quran dan Sunnah? Okey, Al-Quran dan Sunnah menjadi asas pegangan seluruh umat Islam di dunia. Ini asas, pegangan yang asas sekali. Pegangan yang asas sekali, yang pertama sekali kepada seluruh umat Islam di atas muka bumi Allah.
Apa Al-Quran dan Sunnah? Kedua-duanya adalah sumber utama perundangan Islam. Umat Islam wajib menerima kedua-duanya. Maka tidak dapat tidak apabila kita ni sebagai seorang Muslim, antum sebagai seorang Muslim, tidak dapat tidak wajib kamu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW seperti mana yang Nabi bagi tahu dalam hadis yang di atas. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Nabi Muhammad dan para pemimpin kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat dalam suatu perkara, maka kembalilah kamu kepada Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik dan kesudahan yang paling baik. Ini nak keyword di sini, nak sebutkan kepada kita, Allah tegakkan kepada kita, sekiranya berbeza pendapat, Allah suruh kita balik kepada siapa? Balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu point dia sebenarnya. Itu keyword dia. Nak bagi tahu kepada kita bahawasanya besarnya kalau kita hidup berpandukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Besarnya rahmatnya Allah nak bagikan kepada kita. Okey, jelas kan? Okey, kita tengok muka surat yang sebelah. Muka surat sebelah bagi tahu kepada kita peranan Al-Quran dan Sunnah. Peranan Al-Quran dan Sunnah dibagi 1, 2 dan 3. Apa peranan dia? Yang pertama, panduan Al-Quran dan Sunnah dijadikan peranan kehidupan. Arus globalisasi membawa ancaman pemikiran, keagamaan dan sosio-budaya di sebalik kemajuan teknologi dan ledakan maklumat. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat Islam terhasil apabila Al-Quran dan Sunnah menjadi perisai dan benteng. Ini dia bagi tahu kepada kita, hidup manusia ni dia akan sempurna, hidup manusia ni akan bahagia, kesejahteraan sekiranya kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai benteng kepada kita, sebagai perisai dalam kehidupan kita. Nah, itu keyword dia. Yang kedua, sumber utama yang melahirkan ketamadunan umat Islam. Kedua-dua sumber ini mengandungi konsep ketuhanan, prinsip-prinsip ilmu, peraturan, hubungan antara makhluk dan Tuhan, serta hubungan antara makhluk sesama makhluk. Ini sumber utama yang melahirkan ketamadunan umat Islam. Maksud kata, apa-apa saja yang kita nak rujuk, maka Al-Quran ini dan juga Sunnah inilah menjadi rujukan yang pertama. Okey. Yang ketiga, sumber rujukan yang mampu menjadi petunjuk dalam kehidupan. Orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah berupaya menangani pelbagai halangan, cabaran dan ancaman terhadap akhlak dan moral diri dan masyarakat. Maka peranan Al-Quran dan Sunnah ini dia menjadi rujukan yang mampu menjadi petunjuk dalam kehidupan. Mana kata, seperti mana kalau kamu sebagai seorang pelajar, kamu pegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akhlak kamu akan terbentuk, dan moral kamu akan terbentuk, dan dari sudut kamu secara peribadi dan dari sudut masyarakat sekalipun. Kalau mereka ni berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka masyarakat kita akan lahir masyarakat yang bermoral, yang berakhlak mulia. Okey, kita tengok sebab-sebab perlu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa sebab dia? Kalau kita hari ini sebagai seorang pelajar yang kita ambil bidang pendidikan Al-Quran dan Sunnah, apa sebab-sebab perlu kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah? Maka terjawabnya di sini. Yang pertama, sebab dia yang pertama, manusia mendapat taufik dan hidayah. Ini sebab yang pertama. Manusia akan mendapat taufik dan hidayah Allah, mendapat petunjuk dan hidayah Allah. Sekiranya kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, automatically kita akan mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa sebabnya lagi? Panduan utama dalam perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan. Maka apa saja dalam aspek kehidupan kita, inilah panduan kita. Apa? Al-Quran dan Sunnah.
Sebab itu kita kena ikut panduan kita mesti berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini sebab dia adalah panduan utama. Yang ketiga, mengelakkan perselisihan pendapat dan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Kan sekarang ni banyak contohlah pendapat yang berbeza-beza. Maka kita baliklah kepada Al-Quran dan Sunnah, rujuk Al-Quran dan rujuk Sunnah. Maka insya-Allah kita akan dapat mengelakkan daripada perselisihan faham. Okey. Yang keempat, ajaran yang terkandung dalam kedua-duanya adalah benar dan tidak diragui. Maka dalam Al-Quran dan Sunnah ini tidak ada keraguan sekali langsung. Tak ada keraguan langsung. Dia adalah satu kitab yang benar. Kan Allah sebut zalikal kitab la raiba fi. Inilah kitab yang tak ada keraguan. Maka kita menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan, maka di situ tidak ada lagi ragu-ragu dalam kita menjadikan panduan Al-Quran dan Sunnah. Okay? Jangan kita hadir perasaan ragu-ragu. Kalau kita rasa ragu-ragu, maka dia kata itu adalah syaitan, datangnya daripada syaitan. Yang kelima, kandungan sesuai untuk diamalkan sepanjang masa. Maka daripada zaman Nabi sehingga kini, kita rujuk Al-Quran dan Sunnah, dia sangat sesuai dalam kehidupan kita. Sangat sesuai. Apabila berlakunya perselisihan, apabila berlakunya satu masalah, maka kita rujuk Al-Quran dan Sunnah, maka selesailah masalah itu. Itu nak sebut kata sesuai digunakan, kandungan itu sesuai untuk diamalkan sepanjang zaman, sepanjang masa. Itulah sebab perlunya kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Okey, sebagai rujukan kita. Okey, kita tengok muka surat yang sebelah. Kepentingan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa penting dia? Apa kepentingan dia? Okey. Yang pertama, umat Islam mendapat petunjuk daripada Allah untuk meminta kehidupan manusia, untuk membina kehidupan manusia yang selari dengan tuntutan Allah. Kepentingan dia yang pertama, umat Islam dapat petunjuk daripada Allah untuk membina kehidupan kita. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, automatically kita akan mendapat petunjuk daripada Allah. Automatically Allah akan membantu kita untuk membina kehidupan kita selari dengan tuntutan Allah. Kita buat sesuatu benda mesti selari dengan tuntutan Allah. Sebab apa? Sebab kita beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kepentingan dia. Dimai satu perasaan macam tu pada kita. Yang kedua, lahir Muslim yang memiliki peribadi unggul dalam bidang ilmu, akhlak dan amalan dakwah. Sebab itu anda kata tadi, kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, automatically kita menjadi seorang pelajar yang unggul dalam bidang ilmu. Kalau kamu sebagai seorang pelajar tingkatan 4, kamu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kamu akan jadi seorang pelajar yang unggul, cemerlang. Dari sudut akhlaknya, dari sudut cara kamu bercakap, dari sudut cara kamu menuntut ilmu, dari sudut kamu mendapat ilmu, dan dari sudut kamu untuk kamu berdakwah satu ketika nanti. Dia akan menjadi kamu ni menjadi generasi yang sangat unggul, sangat hebat. Sebab apa? Sebab kamu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, menghasilkan pelbagai bidang pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan unsur-unsur ketuhanan dan keimanan. Kamu boleh ingat dalam Al-Quran dan Sunnah ini hanya semata-mata mencerita bab perang, hanya cerita kisah Nabi. Tidak. Dalam Al-Quran juga menceritakan tentang akhlak Nabi. Dalam Al-Quran juga menceritakan tentang hukum hakam. Dalam Al-Quran juga menceritakan tentang isu akidah. Dalam Al-Quran juga menceritakan tentang sains. Sebab itu kita kena berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Pengetahuan dalam Al-Quran dan Sunnah ni sangat luas. Tidak terhad kepada kisah-kisah Nabi. Yang keempat, memperkukuhkan kesatuan dan perpaduan umat kerana menghayati tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Ini kesatuan umat ni akan kukuhlah sebab kita berganding bahu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Okay. Yang seterusnya, usaha dan tindakan untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan dalam kehidupan. Apa usaha kita? Dari sudut individu, dari sudut masyarakat, dari sudut negara. Kita tengok individu. Individu tu, seorang Muslim hendaklah mendalami Al-Quran dan Sunnah sejak kecil lagi.
Maka usaha kita kok mana pun nanti kita dah kahwin, kita dah ada anak, maka kita terapkan kepada anak-anak kita gitu daripada kecil lagi, supaya mereka ini berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita terapkan kepada anak-anak kita itu yang benda kecil dengan benda yang bukan-bukan. Kita tengok sekarang ni kan, penuh dalam media masa, dalam Facebooknya, dalam Instagramnya, yang mak ayah mungkin tersilap melangkah mendidik anak-anak yang kecil bukan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita ni yang belajar pendidikan Al-Quran dan Sunnah, maka kita kena ambil sebagai seorang individu, mestilah menerapkan pegangan Al-Quran dan Sunnah ini mesti daripada kecil. Murid perlu rajin melibatkan diri dalam halaqah Al-Quran dan pembahasan hadis. Maka kamu sebagai seorang pelajar, kamu ke mana pun kena banyak terlibat dalam halaqah Al-Quran, usrah, ataupun perbahasan berkaitan dengan hadis ataupun Al-Quran. Kamu kena banyak terlibat. Supaya apa? Supaya kita boleh mendalami lagi Al-Quran dan Sunnah itu tadi. Itu dari sudut individu. Kita tengok dari sudut masyarakat. Semua pihak seperti ibu bapa, para ulama dan anggota masyarakat bergabung tenaga membina generasi yang kukuh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ini dari sudut masyarakat lah. Yang kedua, masyarakat berperanan menyebarkan ajaran agama, berpaksikan Al-Quran dan Sunnah kepada generasi seterusnya seperti tuntunan hadis. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka dari sudut masyarakat, maka kita masyarakat kena menyebarkan agama, berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Okay. Dari sudut negara, menubuhkan sekolah dan pusat pendidikan Al-Quran dan Sunnah bagi membina tamadun bangsa mengikut syariat Islam. Maka negara kita ni dah selamat dah. Sebab apa? Kita adanya sekolah agama, SMKA, SABK, sekolah menengah agama rakyat dan sebagainya. Sebab di sekolah agama itulah, bukan setakat sekolah agama, bahkan di sekolah SMK juga kita telah di Malaysia ni telah menerapkan pendidikan Al-Quran dan Sunnah kepada generasi-generasi yang sekarang ni. Ni dari sudut negara. Dan juga dari kerajaan perlu memperkasakan pendidikan Islam kepada warga negara dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan dan dasar pendidikan negara. Kalau kita tengok agama Islam ni adalah agama persekutuan. Maka sebagai dari sudut negara, sebagai kerajaan, mesti memperkasakan pendidikan Islam kepada warga negara, terutamanya di Malaysia kita ni. Mesti perkasakan pendidikan Islam. Okay. Yang ketiga, institusi agama perlu proaktif dan progresif, menjadi tempat rujukan masyarakat bagi menyelesaikan kejahilan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan mengadakan ceramah, seminar, simposium dan sebagainya. Okey, pengajaran hadis. Umat Islam wajib meyakini bahawa Al-Quran dan Sunnah menjadi panduan utama dalam kehidupan. Maka kita sebagai seorang pelajar Islam wajib yakin bahawa Al-Quran dan Sunnah inilah menjadi panduan utama dalam kehidupan kita. Yang kedua, setiap mukmin hendaklah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah supaya selamat dunia akhirat. Maka kita sebagai seorang mukmin mesti kena berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah untuk menjamin kesejahteraan di dunia serta di akhirat. Ketiga, kita perlu memahami bahawa sikap mempersandarkan Al-Quran dan Sunnah akan membatalkan iman. Kita tengok orang yang tak percaya, yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah kan, mereka ni sebenarnya telah batal iman. Maka mereka berada dalam kesesatan. Kita tengok sekarang ni di media masa banyak ajaran-ajaran sesat. Maka mereka ni tak faham, mereka ni tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu sangat bahaya kepada kita. Umat Islam hendaklah sentiasa istiqamah mentadabbur dan mengamalkan Al-Quran sebagai tanda mencintainya. Maka kita hari ni duk menghafal Al-Quran, duk baca Al-Quran. Maka selama ini ambil masa untuk kita mentadabbur Al-Quran dan juga istiqamah dalam mengamalkannya. Yang kelima, umat Islam diperintah untuk mengikuti dan mengamalkan segala sunnah Nabi sebagai tanda mencintai Nabi. Maka kamu sebagai seorang pelajar, kamu kena mencintai sunnah Nabi. Kamu kena ikut apa sunnah Nabi. Contoh apa? Selawat kan? Berpakaian menutup aurat kan? Banyak buat ibadah,
Dan segala amal-amalan sunnah ni, maka sebagai kamu sebagai seorang pelajar tidak kena beramal dengan amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka habislah, selesai, iaitu tajuk berkaitan huraian bidang pengajian hadis, iaitu tajuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Anhara antum faham, anhara antum lebih memahami di atas penerangan yang telah ana sampaikan. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekiranya ada persoalan, boleh rujuk dengan ana, boleh WhatsApp ana ataupun berbincang dengan ana dengan mana part yang kurang faham, kurang jelas, boleh rujuk dengan ana sendiri. Jadi cukup sekadar tu. Sekiranya ada persoalan, boleh jumpa dengan ana, boleh jumpa di pejabat, di bilik guru ataupun call ana sekiranya ada persoalan. Jadi cukup sekadar tu. Wallahu taala alam. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.